Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Mesyuarat Agung Tahunan PSA yang ke-33. Di sini ada beberapa pengumuman untuk perhatian sepanjang majlis ini berlangsung. Pengumuman yang pertama, hadirin dimohon untuk berada di tempat duduk masing-masing dan tidak meninggalkan majlis sehingga majlis selesai berlangsung. Yang kedua, hadirin dimohon untuk mematikan telefon bimbit atau mengalihkannya ke mod senyap. Yang ketiga, pastikan anda semua membuat pendaftaran untuk melayakkan anda untuk mendapat door-gift PSA. Seterusnya di belakang sana ada booth Bank Islam. Jadi mereka ada menawarkan beberapa promosi. Bolehlah kalau ada kesempatan nanti untuk pergi ke booth tersebut. Ada juga booth PSA. Jadi bagi siapa yang ingin membeli barang-barang PSA boleh juga pergi ke booth PSA. Perhatian dan kerjasama hadirin amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Mengumumkan ketibaan yang berbahagia, Datuk Dr. Yaakob bin Mustafa, Akaunten Negara Malaysia, diiringi Yang Berusaha Tuan Haji Nasran bin Omar, Presiden Persatuan Akaunten Sektor Awam. Para hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia, Datuk Dr. Yaakob bin Mustafa, Akaunten Negara Malaysia, Yang Berusaha Tuan Haji Nasran bin Omar, Presiden Persatuan Akaunten Sektor Awam, serta semua akaunten sektor awam yang berada di Dewan Serbaguna ini mahupun yang berada di dalam talian sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat datang ke Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Akaunten Sektor Awam yang ke-33. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Encik Arif Mustaqim bin Yusof. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Pada hari yang berbahagia ini, kami mendadah tangan memanjatkan kesyukuran kehadrat-Mu kerana dengan limpah kurnia-Mu, kami dapat bersama-sama mengikuti Mesyuarat Agung Tahunan kali ke-33 Persatuan Akaunten Sektor Awam Malaysia sama ada di dalam Dewan maupun secara dalam talian. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu, Ya Allah, Engkau ampunilah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan seluruh kaum muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup atau yang telah kembali kepadamu, Ya Allah. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Engkau berikanlah hidayah dan petunjuk kepada hati-hati kami. Kurniakanlah kami nikmat dan rahmat yang berterusan. Engkau berkatilah usia kami dalam iman serta limpahilah kami dengan rezeki yang penuh keberkatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jauhilah kami daripada ujian mara bahaya, wabak penyakit dan bala bencana. Allahumma ya Fattahu ya Alim, Engkau sematkanlah dalam diri kami, Ya Allah, sifat istiqamah dan iltizam yang tinggi agar kami berusaha menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan. Mudah-mudahan segala kebaikan yang Engkau limpahkan menghasilkan keberkatan dan pahala yang berpanjangan kepada kami. Allahumma ya mujibat da'awati wa qadiyal hajat, tanamkanlah sifat-sifat terpuji dalam diri kami agar budaya kerja berkualiti dan berintegriti menjadi amalan kami dan supaya kami sentiasa istiqamah dengan amal kebaikan demi kemajuan jabatan, masyarakat, agama dan negara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga perjalanan majlis kita pada hari ini berjalan lancar dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian, Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Akaunten Sektor Awam ataupun PSA yang ke-33 kita pada hari ini disertai oleh semua akaunten sektor awam di seluruh Malaysia, tidak kira yang berada di Dewan Serbaguna Jabatan Akaunten Negara Malaysia ini maupun yang berada di dalam talian. Tuan-tuan dan puan-puan, majlis akan diteruskan dengan ucapan aluan daripada Presiden Persatuan Akaunten Sektor Awam PSA. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berusaha Tuan Haji Nasran bin Omar selaku Presiden Persatuan Sektor Awam untuk memberikan ucapan beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih saudara-saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera yang berbahagia Datuk Dr. Yaakob bin Mustafa, Akaunten Negara Malaysia, merangkap penaung Persatuan Akaunten Sektor Awam. Seterusnya pengarah-pengarah bahagian, Encik Ayub bin Zaidin, Timbalan Presiden PSA, ahli-ahli majlis dan semua ahli-ahli PSA sama ada yang berada di dalam Dewan dan juga berada di atas talian yang saya hormati sekalian. Begitu juga kepada rakan strategik kita Bank Islam Malaysia Berhad. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini di Mesyuarat Agung Tahunan ke-33 tahun 2022 Persatuan Akaunten Sektor Awam Malaysia. Saya mewakili barisan ahli majlis PSA merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Yaakob bin Mustafa, Akaunten Negara Malaysia kerana sudi melapangkan masa untuk bersama-sama dengan semua ahli PSA yang hadir secara bersemuka ataupun secara talian di aplikasi EMIT pada hari ini dan seterusnya merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Akaunten Sektor Awam kali ke-33.
Terima kasih tidak tinggal juga kepada ahli-ahli yang hadir kerana turut serta demi melunaskan tanggungjawab sebagai seorang ahli dan sebagai perwakilan dalam mesyuarat agung kali ini. Yang berbahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Persatuan Akaunten Sektor Awam merupakan satu platform kepada akaunten sektor awam untuk mengintegrasi perspektif ahli dalam pelbagai aspek terutama ke arah membentuk dan melahirkan akaunten yang profesional, berintegriti dan berkualiti dalam usaha melestarikan ekosistem perakaunan bagi menyokong aspirasi negara. Untuk makluman semua, ahli-ahli PSA ini terdiri daripada akaunten di Jabatan Persekutuan di Kementerian Negeri, pihak berkesetempatan dan juga badan berkanun di seluruh negeri yang mana bernaung secara inklusif di bawah komuniti PSA yang mampu mengembeling idea dan tenaga serta aktif dalam program yang dilaksanakan oleh PSA. Alhamdulillah, PSA berjaya melaksanakan program rebranding ataupun menjanamakan semula ataupun meningkatkan komunikasi antara PSA dan ahli. Ini termasuklah mengemaskini laman web PSA dan akses maklumat berkaitan dengan yuran ahli-ahli. Saya percaya ia mampu membawa wadah yang baru dalam penyebaran maklumat kepada semua ahli. Jadi sukacita juga saya ingin mengingatkan ahli bahawa sebarang maklumat bolehlah diakses di laman web PSA dan PSA juga mewujudkan Facebook bagi memaklumkan ataupun melaporkan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan dan juga kita juga ada platform media sosial iaitu Instagram bagi menyebar luas apa-apa maklumat dan juga aktiviti PSA. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sepanjang tahun 2021 dan 2022 pelbagai aktiviti telah dilaksanakan oleh PSA secara total atau secara perkongsian pintar dengan lain-lain persatuan atau pertubuhan serta badan-badan berkanun, jabatan-jabatan kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. Alhamdulillah setakat ini sambutan daripada ahli-ahli terhadap program yang kita laksanakan amat menggalakkan. Sehingga 31 Ogos yang lalu, sejumlah 1,124 telah menjadi ahli PSA Malaysia yang meliputi pelbagai peringkat dan juga pelbagai agensi. Justru itu, ahli majlis perlu memainkan peranan yang lebih aktif bagi memastikan lebih ramai akaunten di sektor awam menjadi ahli PSA. Ini adalah penting bagi memastikan semua suara akaunten dapat dizahirkan melalui persatuan yang kuat. Dalam kesempatan ini juga ingin saya memaklumkan bahawa pada tahun 2022 ini beberapa event yang PSA telah kendalikan iaitu pertama NAPSEC yang telah berlangsung pada bulan Jun tahun ini. Kita juga telah menyelaraskan penyertaan para akaunten di Malaysia ke persidangan SIFA di Liverpool, UK pada 13 dan 14 Julai di mana terdapat seramai 50 peserta dari Malaysia. Dan pada bulan November ini kita juga akan menyelaraskan penyertaan peserta ke persidangan World Congress of Accountants yang akan diadakan di Mumbai. Jadi saya menyeru kepada semua ahli-ahli PSA yang berminat untuk mengikuti Kongres Akaunten Sedunia supaya dapat mendaftar dengan segera. Walaupun tarikh tutupnya telah berakhir, tetapi kita juga membuka peluang jika sekiranya ahli-ahli baru mendapat kelulusan ketua jabatan untuk menyertai tim PSA ke persidangan tersebut. Yang berbahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, PSA mengurak langkah yang lebih jauh di mana pada 3 Oktober yang lalu kita telah melaksanakan majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Bank Islam dan juga PSA Malaysia
di mana di dalam MOU ini kita telah pun memohon kerjasama daripada Bank Islam untuk terlibat bersama-sama di dalam aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh PSA. Harapan saya melalui persamaan ini PSA Malaysia percaya pengurusan Bank Islam pasti dapat menawarkan produk yang terbaik serta sesuai dengan situasi ekonomi semasa kepada semua ahli PSA. Sebelum mengakhiri ucapan saya, ingin juga memaklumkan bahawa kita merangkakan untuk melaksanakan seminar MPISAS pada tahun ini yang akan kita rencanakan secara di dalam talian. Dan seminar ini kita akan berikan percuma kepada ahli-ahli bagi menghargai sumbangan ahli-ahli di dalam aktiviti PSA pada tahun ini. Dengan berpaksikan cogan kata integriti, trustworthy, sustainability, saya selaku Presiden PSA berharap budaya profesionalisme yang tinggi terus menjadi keutamaan dalam kalangan akauntan sektor awam melalui penerapan nilai-nilai integriti, kejujuran dan kemampanan serta berupaya mendepani keperluan semasa dunia yang semakin mencabar. Akhir kata, saya berharap seluruh akauntan sektor awam khususnya warga PSA dapat mengukuhkan jaringan kerjasama melalui platform PSA yang diwujudkan ini untuk bersama-sama meningkatkan pembangunan diri dan seterusnya memberi impak yang baik kepada profesion akauntan di Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yang Berusaha Presiden PSA di atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Terbang di awan burung jentayu, di atas papan batang jerami. Tampillah Tuan kami merayu bersama ucapan kata perasmi. Hadirin sekalian, majlis akan diteruskan lagi dengan menjemput yang berbahagia Datuk Dr. Yaakob bin Mustafa, Akauntan Negara Malaysia dan juga selaku Penaung Persatuan Akauntan Sektor Awam untuk memberikan ucapan dan seterusnya merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Akauntan Sektor Awam PSA yang ke-33. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia, salam keluarga EG khususnya. Saudari pengacara majlis yang berusaha Tuan Haji Nasran, Presiden PSA, Cik Ayub, Timbalan Presiden, ahli-ahli majlis PSA dan juga semua warga, akauntan khususnya sama ada secara fizikal ataupun secara online. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT, limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada hari ini dalam masa yang singkat. Dan juga harapan saya pada semua, saya nampak di luar tu lebih kurang lebih pada 150 orang kot. 200 dah. Oh, 200 akauntan kita sektor awam ada dekat 1000 lebih. Semua akauntan profesional memang busy. Mungkin tak sempat pergi AGM. That's why hybrid ni kita akan teruskan insya-Allah agar jadikan event tahunan lah, supaya kita dapat bersama-sama. Pertama, saya ucapkan tahniah pada PSA. Sebenarnya untuk makluman semua, aktiviti program yang dilaksanakan PSA nampaknya makin rancak. Okay. Saya tertarik dengan satu program masa saya jadi presiden lah. Kita aturkan mesyuarat di luar negara. Conference especially di UK, di mana-mana saja. Dengan melibatkan pelibatan ramai daripada akauntan-akauntan kita dan juga akauntan pada badan berkanun. Dan kita tak usik sikit, tabung PSA tak usik masa tu. Jadi target kita during that time just break even dan kita galakkan siapa jadi ahli majlis untuk turut serta secara percuma supaya berlumba-lumba jadi ahli majlis. Jadi alhamdulillah saya tengok tahun ni
Dia punya momentum tu lagi hebat lah. Tak sempat saya nak ikut di UK sebab dah pencen. Satu bas, satu rombongan yang cukup ramai. Dia diwakili oleh sebuah negeri dan saya rasa momentum tu saya rasa perlu diteruskan. Tujuan diteruskan ialah pasal saya selalu cakap, saya biasa pergi buat pelajaran secara engagement, secara perbincangan, secara mesyuarat sebelum kita membina akuran IGF MAS. Saya pergi Australia, saya pergi New Zealand, saya pergi UK, saya pergi Canada. Berjumpa dengan pihak Treasury dan adakan dialog discussion lah. Jadi saya tengok perkara tu lebih berkesan lah untuk dapat knowledge yang kita perlukan untuk tujuan pembangunan sistem kita. Jadi untuk makluman anda, laporan yang kita adakan akuran tu, penyata prestasi tu, puncanya daripada Canada. Ada transfer in, transfer out. Itu saya dapat daripada Canada sebagai kita punya contoh lah, benchmark kita. Dan perkara ni banyak memberi kesan yang positif. Dan selalu bila saya pergi SIFA, saya akan buat perjumpaan dengan SIFA sendiri. Dan banyak benda kita bincang lah, bukan untuk conference, perkara-perkara yang kita perlukan value added dalam segala perkara di luar negara. Jadi, lesson learn yang kita dapat, saya dapat ialah sebenarnya kemajuan yang ada di sana tak sehebat kemajuan yang kita capai. Saya selalu cakap, sistem IGMAS yang kita buat tu, standardized, harmonized tu, adalah satu sistem yang paling unik di dunia. Saya contoh, saya pergi Canada, saya pergi UK, saya pergi Australia, setiap kementerian have their own system. Jadi consolidation tu is quite difficult lah untuk real time. Tapi IGMAS yang kita bangunkan dengan makan masa yang cukup panjang, satu hari dulu kemungkinan gagal, kita hidup kembali, alhamdulillah, merupakan satu sistem yang unik by entity and by fund. Tak ada sistem. Saya challenge anda, pergilah kat mana-mana. Lihatlah kat mana-mana. Cuma idea saya nak dapatkan satu award IGMAS tu masih lagi tak tercapai lah. Masih lagi tak tercapai. Dan masih lagi dalam fikiran saya. Jadi untuk maklumat semua, harapan saya platform PSC untuk anda Spiridico team building, saya rasa satu tempat platform yang amat-amat diharapkan dan diperlukan oleh semua accountant. Okay, kita sibuk bekerja, alhamdulillah. Tapi untuk bertemu, gunakanlah PSC sebagai satu platform. Jadi saya harapan saya semua accountant, sampaikan pada rakan-rakan yang lain, kalau belum jadi ahli, jadilah ahli PSC. Okay? Dan kalau tengok kedudukan kewangan memang cukup strong lah tahun ni, alhamdulillah. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, saya tak nak bincang apakah jabatan punya fokus dalam BSP, ISP. Anda boleh tengok kat bawah tu, dan akan tamat pada tahun depan. What is a moving forward yang kita tengah bincang sekarang ni, hala 7. Pertama saya nak maklumkan anda, the latest development yang kita akan buat ialah menyambut seruan digital kerajaan. Anda selalu dengar RPA, anda selalu dengar cloud, database, macam-macam digital lah. Okay? Saya pun selalu dengar. Cuma lagi, macam mana nak buat tu? Macam mana nak trend kita supaya kita towards that? People talking of digital lah, cloud lah, dapat AI lah, macam-macam. Dan apa yang kita nak buat dengan tu? Okay? Bila kita dapati, okay, one of the thing kita dapati lah, lesson learn, saya pun balik sebenarnya. Saya pun balik pada US, hadiri satu conference RPA. Okay, RPA dengan most discussion dengan RPA, dan kita ada discussion lah dengan Ministry of Finance Singapore pasal dia champion dalam RPA. Jadi lesson learn pada situ ialah sebenarnya RPA kita dah buat pun. Kita dah start dengan RPA di WTD dengan 2 unit robotik lah yang digelar UMI. UMI ke? Ini Cik Ayub dah dia panggil UMI, tak tahu lah mak dia ke siapa ke saya tak tahu. Unclaimed Money lah, Information System, UMI 1 dan UMI 2. Dan UMI 1 dan UMI 2 telah berjalan, telah lancar, di mana segala proses dikerjakan secara robotik. Okay? Jadi apa yang saya bayar dipelajari lah lesson learn masa saya di UK dulu, di US saya hadir tu, dengan perbincangan dengan MF Singapore, trend tu sebenarnya bukan saja trend di pihak public sector. Commercial sector dah lama dah perkara itu.
Jadi moving forward akan datang ialah saya nak adakan RPA secara reality bagi semua accountant sektor awam. Jadi minggu depan ada seminar RPA diuruskan oleh BPTM pada 12 Oktober. Saya dah cakap Encik Amir, beritahu BPTM adakan secara hybrid. Dan saya galakkan kepada semua accountant, saya cabar anda, ikutilah seminar itu dulu. Dan saya yakin dan saya percaya bahawa kita akan dapat wujudkan lebih kurang saya target 20 orang professional developer dan 50 orang citizens developer yang akan mewujudkan box ataupun robotik itu dalam proses kerja. Jadi itu moving forward. Jadi next week ada 12 Oktober, sila lihat, sila perhatikan dan kita akan train. Saya okey dengan perbelanjaan, kita akan train kita punya orang, accountant ke, penolong kata pembantu yang excited untuk jadi professional developer atau sistem citizen developer, membangunkan semua proses kerja supaya automate. Kita automatekan semua tu. Supaya apa? Supaya PSA boleh adakan persidangan lebih kerap pasal semua robot dah buat. Just the thing. Saya cakap ni cerita akan buat. Dan saya target kalau boleh by next year, kita boleh dapat 10 ataupun 20 robot. Kosnya tak mahal. Saya dah tahu kosnya tak mahal. Dan yang saya yakin, jangan dikata robot tu mesti ada IT expert. Mesti daripada F. Tak. Okay? Tak. Based on lesson learned di Singapura, budak-budak yang baru fresh, 2 bulan dia dapat createkan 2 robot, 3 robot. Those yang pensioner berumur 65, dalam saya belum sampai 65, dia dah hasil 5 robot. Walaupun dia tidak ada kepakaran dalam IT. Jadi tak mustahil anda semua profesional, anda semua expert dan anda boleh create robot. Jadi budaya robotik RPA kita akan wujudkan di AG dan saya yakin kita merupakan satu jabatan kerajaan yang akan menerajui bidang robotik RPA ataupun dalam bidang AI pada seterusnya. Kita tak akan lihat orang lain, kita akan teruskan. Dan saya yakin dengan adanya professional developer dan system developer, anda merupakan satu pakar-pakar rujukan daripada kementerian jabatan lain. Saya lihat jabatan lain tak ada. Kalau di syarikat swasta, banyak di Telekom. Telekom dah ada lebih 50 box ataupun robotik dalam proses kerja. Pharma pun dah ada dan saya kata kita akan lead dalam kementerian jabatan untuk create lebih ramai robotik pada masa depan. Jadi hadapilah cabaran ni yang akan datang. Nak tak nak anda kena ikut. Okey, seterusnya hala tuju jabatan tentang profesionalisme. Banyak pihak yang bersetuju, khususnya mereka yang dah lulus lah. Bagi mereka yang cuba-cuba tak lulus, dia kata ini tidak adil. Pasal apa? Bila ada profesional, ada KUP. Kan? Asal usul dulu sebenarnya disokong oleh high leader MPB. Maksudnya high leader masa tu kalau anda tengok Menteri Ekonomi masa tu ialah Tan Sri, background dia accountant. Dan PSC di-lead oleh accountant dan kebanyakan timbalan Menteri-Menteri Kewangan pun accountant. Jadi bila dia lihat apa jadi pada accountant public sector, kenapa tak ada ramai bilangan yang additional professional? Because of that, during that time, dan dia propose pada JPA telah memutuskan untuk bagi satu grade kenaikan pangkat. Those yang lulus profesional. Ini merupakan satu insentif. Jadi apa kita buat ialah kita rancang, kita plan, kita sediakan peruntukan dan alhamdulillah kita ada lebih 340 orang yang ada additional professional accountant. Tahniah pada anda semua. Apa lesson learned saya dapat masa tu? Masa before that, masa kita tak ramai yang ada profession tambahan, kita dapati perhatian accountant private sector pada accountant public sector amat-amat mengecewakan. Di soalan macam kita ni tak qualified. Dia kata kita public sector. Kita public sector memang public sector. Tapi tak ada isu pun financial statement. Tak ada isu pun apa-apa. Semua berjalan seperti apa yang kita plan KPI. Tapi bila because of that, dengan keadaan sekarang ni saya lihat momentum tu dah tak ada dah. Pandangan tu dah tak ada lah. Jadi kita as a part dengan private sector. Dan saya rasa
Dan saya yakin lagi 5 tahun atau 10 tahun, bila kita perkenalkan Al-Quran, kita akan lebih atas daripada private sector. Sebab apa? Semua standard kita akan gunakan. Kalau di private sector, kalau dia dekat financial institution, dia gunakan standard financial. Kalau dia dekat property, dia fokus on property. Kalau dia fokus agriculture, dekat agriculture. Tapi di public sector, anda akan gunakan semua standard. Dan saya yakin anda akan lagi pakar daripada mereka di luar. Dan percayalah, kita akan atau lebih advance daripada those yang di private sector bila kita laksanakan sepenuhnya pembentangan Al-Quran di Parlimen. Okay? Jadi untuk makluman anda, ramai tanya saya, bila kita nak Al-Quran? Kenapa kita tak Al-Quran? Okay? Sekarang ni untuk makluman anda, jawapan saya ialah 2018 kita dah ada Al-Quran. Setiap kementerian dah ada laporan kewangan dalam bentuk Al-Quran. Jadi consolidation di peringkat FGOM pun kita telah lakukan. Jadi kalau tanya saya bila Al-Quran, kita telah ada Al-Quran 2018 ke atas. Cuma RUU tujuan bentangkan penyatu tu di Parlimen. Itu je. RUU dipinda agar dapat bentangkan di Parlimen. Jadi RUU saya tak tahu bila, because yang tu dia atas high level policy. Tapi apa yang kita punya strategi sejak, kita akan buat dua bentuk laporan. Selagi RUU Al-Quran tak dipinda, kita akan table modified cash seperti biasa. Tapi Al-Quran kita gunakan sebagai management purpose untuk tujuan kementerian dan juga peringkat high level agency. Seperti mana di Singapura sebenarnya. Singapura pun dah ada Al-Quran tapi dia tak table. Dia masih lagi gunakan modified cash. Dan tujuan apa? Tujuan Al-Quran ialah tujuan untuk pengurusan lah di peringkat high level untuk tentuan polisi. Kalau tanya berapa aset, berapa liability, kita boleh laporkan dengan adanya penyata perekonomian Al-Quran. Okay, seterusnya untuk makluman anda, BSP ICT AG, Jabatan Akauntan Negara, yang kita Digital Accounting Finance tu akan tamat pada tahun next year, 2019 sehingga 2023. Kalau anda tengok kat bawah, banyak benda yang kita telah capai lah. Jadi harapan saya kepada semua accountant, tahun depan kita akan revise kita punya BSP ICT Strategic Planning. Dan kita akan buat secara dalaman. Maksudnya apa? Maksudnya knowledge, idea, pandangan anda amat dialukan. Sama ada dari persatuan ataupun sebagai individu di peringkat kementerian. Supaya kita fikir, kita rancang, kita bina sendiri untuk fasa kedua. Fasa 2 business strategic plan yang kita dah ada. Maybe kita maintain yang ada, kita just add in. What is the next 5 years strategic thinking yang kita perlu ada. Dan untuk makluman anda, cabaran masa depan adalah amat mencabar. Saya tak nak discuss apa cabaran dia. Okay? Jadi kita akan bincangkan next year dan saya akan maklumlah during that time apakah bentuk cabaran yang kita hadapi supaya kita dapat strategic ourselves di department level untuk berhadapan dengan perkara-perkara yang akan datang, terutama di segi IT. Saya ingat setakat itu saja untuk ucapan saya. Harapan saya yang seterusnya kepada semua accountant bersama-sama PSA, majulah PSA itu adalah milik kita bersama. Teruskan program aktiviti, collaboration team building adalah melalui PSA. Luaskan lagi kita punya aktiviti di luar negara, pasal impact dia sangat positif. Kalau boleh teruskan, adakan perbincangan collaboration dengan negara, dengan persatuan ataupun audit firm ataupun siapa-siapa profesional di sana. Dan saya rasa dan saya yakin bila anda expose yourself, you all tahu you punya standard kat mana. Saya dapati standard kita pun tak jauh bezanya dengan apa yang kita berada, apa yang kita bandingkan dengan luar sana. Sebab apa? Sebab kita tak tahu diorang pasal kita tak pergi. Bila anda pergi, anda akan tahu what is standard diorang dan apa standard kita. Jadi harapan saya pada semua, sentiasalah memastikan anda equip yourself dengan profesionalisme. Seperti Presiden cakap, integrity. Integrity dengan accountant profession ini adalah must. Okay? Walaupun perkara yang kecil, kita terpaksa ambil tindakan because of integrity. Bukan isu kehilangan duit, bukan isu apa-apa. Isu kehadiran dengan paskat pun terpaksa ambil tindakan. Pasal itu adalah presiden yang telah berlaku. Jadi harapan saya, teruskan perjuangan anda sebagai mata-mata
Segala perkara yang anda dapat benda tak tepat atau tidak betul, kalau ada berlaku sila laporkan supaya kita dapat ambil tindakan yang lebih proaktif, memastikan profession accountant sektor awam terus dengan perjuangan dan terus dengan professional, integrity, trustworthy dengan sustainability. Dengan itu, dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya dengan hormatnya, dengan izin Allah Ta'ala merasmikan AGM ataupun mesyuarat agung tahunan PSA kali ke-33 pada hari ini. Terima kasih. Yang berbahagia Datuk dimohon untuk terus berada di atas pentas bagi agenda seterusnya. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berusaha Tuan Haji Nasran bin Omar, Presiden Persatuan Akauntan Sektor Awam, untuk ke atas pentas bagi menyerahkan cenderamata kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Yaakob bin Mustafa. Terima kasih majlis ucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Yaakob dan Yang Berusaha Tuan Haji Nasran kerana sudi menyempurnakan majlis pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi meneruskan acara majlis, sama-sama kita saksikan montaj aktiviti-aktiviti PSA sepanjang tahun 2021 dan 2022 dan rakan strategik PSA iaitu Bank Islam Malaysia Berhad. Relax. Cara senang kan ada. Huh? Tak perlu pening lagi. Layari laman web Bank Islam sekarang. Lebih cepat, lebih jimat. Hadirin sekalian, dengan ini selesailah majlis perasmian mesyuarat agung tahunan PSA yang ke-33.
Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Yaakob bin Mustafa atas kesudian merasmikan majlis pada hari ini. Untuk makluman, majlis akan berehat seketika bagi persediaan mesyuarat agung. Diminta hadirin semua kekal berada di dalam dewan kerana mesyuarat akan bermula sebentar lagi. Terima kasih.